di ketika itu kita membina segunung harapan terbina. Indah mimpiku terbati sebuah ikatan hadapi segala rintangan. Indahnya sinar bercahaya dan hibah saat berbicara akan tekad yang di jiwa berpisah, mengejar cita yang diimpi sekian lama. Kan ku abadi saat gemilang, suka duka manisnya kenangan tersemadi ingatan. Moga kan kekal sepanjang zaman. Hanya ku harapkan ketenangan melayari hidup sendirian dalam mengejar impian. Moga tetap dirahmati Tuhan. Dan di ketika itu kita membina segunung harapan terbina. Indah mimpiku dan hibah saat berbicara akan tekad yang di jiwa berpisah, mengejar cita yang diimpi sekian lama. Kan ku abadi saat gemilang, suka duka manisnya kenangan tersemadi ingatan. Moga kan kekal sepanjang zaman. Hanya ku harapkan ketenangan melayari hidup sendirian dalam mengejar impian. Moga tetap dirahmati Tuhan. Dia got Samsung, Shopee Mall got L'Oreal, got Levi's, Shopee Mall got. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedar ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedar aku milik-Mu. Tuhanku,
ampunkanlah segala dosaku. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi zanbi faghfir li فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, maka dapatlah sama-sama kita bertemu dan kita bersua pada kesempatan live kuliah subuh pada pagi Sabtu yang berbahagia ini. Dan live kuliah subuh kita pada kali ini dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia ataupun YBIM. Jadi saya menjemput anda, rakan-rakan semua para penonton, untuk jom bersama-sama dengan kami bagi melaksanakan ibadah korban dan juga akikah di negara-negara yang sangat memerlukan, yang sangat susah, yang sebagaimana tahun sudah kita laksanakan ia di bumi Afrika. Namun dalam masa yang sama kita juga tidak melupakan kepada asnaf maupun ramai di kalangan rakyat Malaysia juga yang dalam kesusahan pada tahun sudah. Begitulah juga pada tahun ini akan kita laksanakan perkara yang sama, cuma kita akan lebih menumpukan kepada negara-negara yang lebih susah lagi, dan juga bagi asnaf maupun mereka yang susah di Malaysia juga kita akan santuni dan akan kita bantu juga melalui sumbangan para penonton semua bagi melaksanakan ibadah korban dan juga akikah. Jadi bagi yang berminat nak daftar, nak tanya maklumat lanjut, anda boleh tekan link yang telah saya sediakan di ruangan caption. Di atas tu ada ruangan caption dan warna biru tu, anda tekan saya situ, ataupun di ruangan komen yang telah pun saya letak dengan jarum biru tu. Kalau anda nampak, tolonglah bagi like. Sekarang ni dah ada 37, sampai ke 100 like pun boleh, bererti anda nampak. Okey. Baiklah kawan-kawan yang dimuliakan, yang dirahmati Allah semua, sebelum kita nak masuk ke tajuk kita yang bunyi pelik ni, tajuk kita ni dia nama-nama binatang pula ustaz pagi ni. Kalau semalam kita cerita tentang bahaya penjilat dan pengampu, mendapat respon yang macam-macam daripada kawan-kawan kita, namun semuanya sangat baik dan sangat positif. Terima kasih kerana sudi mengikuti live kuliah saya. Dan untuk pengetahuan juga, malam ni juga saya akan ada live Facebook live kuliah Isyak malam ni, live kuliah Isyak. Tolong save the date and save the time. Malam ni live kuliah Isyak dengan tajuk yang istimewa. Apa tajuknya kita akan sebut di hujung kuliah kita nanti. Dan saya nak raikanlah kawan-kawan semua para penonton, dan sebelum tu mohon jasa baik kawan-kawan untuk bantu saya, tolong tekan share
moga video ni dapat ditonton dan disaksikan dengan lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Dan saya mendoakan kepada anda yang sudi bantu untuk share, untuk panjang-panjangkan video ini. Semoga Allah panjangkan rezeki tuan-tuan dan semoga Allah berikan rahmat yang berpanjangan dalam hidup tuan-tuan semua, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Buat semua yang menonton dan yang sudi untuk share dengan teman-teman, sahabat, ahli keluarganya yang lain, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita nak raikan kawan-kawan kita yang bersama-sama pada ketika ini. Kita ada seperti biasa Marda WKN, kita ada Nazirah Bahari, Pak Wi Irwan. Bagi tahu lah anda berada negeri, daerah, negara mana, tolong share ya. Syarifah Esah, Terengganu, Di Hatiku Siti. Nama lain macam Di Hatiku Siti. Hartini Muhammad Ngatimni, Pak Suli Romli, Salina Osman, Haryati Hamid, Esah Miskam, kita ada Nur Eliana, Fauzi Fauziah, ya, Siti Khatijah, kita ada Sal Talib, Nur Eliana, Muhammad Syukrin Ali, ya. Kita ada Pauzah Abdul Hamid, Qasih Nur Shah, dia kata dan share Ustaz, terima kasih, Alhamdulillah. Azlinda Lin, Padang Serai, clear. Orang Padang Serai rupanya. Wan Zulkifli, dan share, terima kasih. Muhammad Amirul Azlan, Kajang Ustaz. Kajang saja. Dokek, ya, Dokek pula dekat je. Kita ada Minyak Bidara Tawau, amin, terima kasih banyak. Kita ada Roziah Muhammad Isa, Roziah Zakaria, Jun Purnama, salam dari Singapura, Alhamdulillah. Zanaria Nanamir juga dari Singapura. Razrin Syamsuddin, Teriang Pahang. Teriang. Pak saudara saya, Pak Long saya, Mak Long saya pun ada duduk di Teriang juga, tapi di Felda Purun. Felda Purun, ya. Teriang Purun tu kawasan dekat-dekat lah kan. Saya pun tak pasti, tapi dah pernah ke sana banyak kali dah. Ayu Omar, Ezah Abdul Rahim, Nurul Fawaz, Masitah Nurdin, Melaka. Lama tak pergi Melaka, ya. Makan asam pedas. Saya suka sungguh asam pedas ni. Allah, dapat asam pedas, ya Allah, hiruk kuah tu. Tapi tak apalah, belum masanya lagi untuk nak ke sana. Kita ada Siti K Abdul Rahman, Ipoh, clear. Siti Hajar, Kajang, jelas dan sudah share Ustaz, terima kasih. Safitri Nur Fiatun, Ahmad Fisabilillah. Ahmad Fisabilillah, power nama. Su Ahmad, salam dari Ranau, Sabah. Ya, terima kasih. Kita ada mana tadi ya, Tanjung Karang. Ada orang Tanjung Karang tak kali ni? Izzah Mia Razak, dah order kurma terbaik Ustaz. Ya, terima kasih ya. Kurma yang saya maklum semalam, ya. Nursiah Abdul Samad, Ustaz dari Singapura, terima kasih, Alhamdulillah. Mami Poziah Haji Hamid, dari Bagan Serai. Ros Azizi Selayang, Wan Rokiah Kelantan, J Rashid, Jalina Muhammad Yusof, Rohani Khamis, Seri Hijab, sahabat saya Ustaz Firdaus. Apa khabar Ustaz? Moga Ustaz sihat selalu, ya. Rakan saya, sahabat saya masa di Kolej Islam Selangor dulu, Alhamdulillah. Izzah Mia Raza, Fahim Termizi. Baiklah, mungkin saya tak sempat bacakan kesemuanya. Tapi walau bagaimanapun, sekali lagi saya ulangi untuk mohon kerjasama anda untuk tolong tekan share. Moga video ini dapat ditonton lebih ramai lagi kawan-kawan di luar sana. Yang mana tajuk pada kesempatan kali ini, insya-Allah kita akan membawakan suatu pencerahan yang walaupun topiknya agak kata budak-budak sekarang, dak-dak sekarang kata apa? Rare, bunyi lain pada lain sikit, namun hakikatnya, ingatannya, nasihatnya tetap perkara yang sama, ya. Tajuknya adalah tentang, iaitu antara ketam, lebah dan biawak. Antara ketam, lebah dan biawak. Para penonton yang saya muliakan, agak-agaklah
bila saya letakkan tajuk tu sebagai tajuk antara ketam, lebah dan biawak tu, pada hemat tuan-tuan, agak-agak saya nak cerita tentang benda apa ni? Tu dia. Saya nak tanya dulu pada kawan-kawan semua. Agak-agak saya nak cerita tentang apa ni? Saya ni bukannya orang kerja di zoo, bukan kerja jaga binatang. Tapi macam mana pula seorang ustaz ni, penceramah ni, nak bercakap tentang haiwan-haiwan ni pula? Aperture ni, agak-agak tuan-tuan, apa yang saya nak cerita tentang antara ketam, lebah dan biawak. Saya nak baca komen anda. Saya nak baca komen kawan-kawan yang sudi untuk komen. Apa pandangan anda tentang tajuk yang saya nak kongsikan ini? Agak-agaklah apa yang saya akan kongsikan. Ustaz Firdaus Haji Ahmad, Waalaikumsalam. Allah, dia sebut nama kita. Ya, mesti orang hebat-hebat ni kita kena sebut nama dia. Mana tahu akhirat nanti dia tolong kita. Ustaz Firdaus ya. Okey, kita ada Kefli Zul, dia kata tentang sikap, dia kata tentang sikap. Okey, lagi yang lain-lain. Masitah Nurdin, mungkin contoh perangai manusia. Mungkin boleh jadi. Okey, lagi. Ni meriah ni macam ni. Share lagi. Kongsikan lagi. Ayu Sarah, sifat haiwan tu yang ada pada manusia tanpa kita sedar. Zuriah Zu, tentang sikap. Lagi agak-agak tuan-tuan semua. Pauzah Abdul Hamid, dia kata cerita tentang sifat binatang tersebut dengan kehidupan kita hari ini. Hasli Zawati Liza, perangai manusia. Baharia Ladama, Ustaz macam mana nak daftar ibadah korban? Boleh hubungi ataupun WhatsApp. Nampak tak nombor dekat skrin tu? 011-2569-3375. WhatsApp sekarang. WhatsApp segera nombor tersebut ya. Okey, Hamidah Sabran, dia kata perangai manusia yang bermacam-macam. Ayu Omar kata sifat berkaitan manusia baik. Macam-macam jawapan telah kita terima. Beginilah kawan-kawan yang saya muliakan. Untuk menjawab teka-teki semua, jawapannya ialah ya, memang pun saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua, para penonton, viewer, follower, sharer yang saya hormati semua, ialah berkaitan tentang apa? Iaitu tentang sifat-sifat manusia yang ada, ataupun sifat binatang lah kita kata ya, tabiat haiwan yang ada pada perangai manusia. Saya ulang sekali lagi, tabiat haiwan yang ada pada sesetengah manusia. Macam tu, senang faham kot ya. Saya ulang sekali lagi, tabiat haiwan yang ada pada sesetengah manusia. Bila kita sebut tentang kejadian haiwan-haiwan ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan sesuatu pun atas muka bumi Allah ini ianya bersifat sia-sia. Maknanya tak ada apa fungsi, tak ada apa guna, ataupun tak ada apa yang boleh dipelajari, yang boleh diambil iktibar. Salah. Allah Ta'ala ciptakan semua atas dunia ini ada tujuan-tujuan yang tersendiri. Sebagai contoh, penciptaan haiwan. Maka penciptaan haiwan ni pun Allah jadikan bukan untuk semata-mata dijadikan dia untuk hidup dan akhirnya dia mati. Tidak. Tetapi dijadikan haiwan ni pun sebagai bahan untuk manusia ni berfikir. Afala tatafakkarun, afala tanzurun, afala yanzurun. Itu semua ayat-ayat Allah Ta'ala mengajak kita. Tidakkah kau berfikir? Kau tak fikir ke? Kau tak tengok ke? Kau tak lihat ke? Kau tak kaji ke, wahai sekalian manusia? Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal binatang, perihal haiwan-haiwan. Kita ambil contoh, antaranya haiwan yang namanya unta. Dalam Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 tentang keistimewaan unta ini. Desain dia tu, Allah Ta'ala desainkan dia bertahan dengan cuaca yang ekstrim di padang pasir. Macam sekarang di beberapa buah kawasan ataupun negara ada yang tengah mengalami cuaca sejuk yang melampau, yang ekstrim. Jadi haiwan-haiwan macam unta ni dia memang kuat sungguh. Saya dulu pengalaman masa di Mesir dulu,
ingat lagi masa nak mendaki gunung Sinai ataupun Bukit Tur Sina lah, bukit ataupun gunung Munajat Nabi Musa alaihissalam dulu tu, nak mendaki tu tuan-tuan, daripada jam 11 malam sampai ke puncak tu lebih kurang dalam pukul 4 pagi. Jauh tu, tinggi tu. Tapi di permulaan perjalanan tu tak berapa nak larat sangat naik unta. Tuan-tuan bayang dalam gelap unta ni dia boleh berjalan. Dia boleh berjalan walaupun dalam gelap. Dalam gelap dia tak pakai GPS, dia tak pakai Waze, dia tak pakai apa map, Google Map, dia tak pakai pun. Tapi dia boleh berjalan dalam gelap, dia boleh mengharungi gelapnya malam itu tanpa dia nampak, tanpa dia tersesat. Masya Allah, kami yang manusia ni pula tersesat jalan. Ada yang terlajak ke sana, ada yang ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Jadi itu namanya unta, kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana unta itu diciptakan? Memang betul lah tu, begitu hebat kecanggihan ataupun kenderaan yang Allah Ta'ala ciptakan. Lagi apa? Allah Ta'ala menyebut tentang lalat yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73, yang mana Allah menggambarkan lalat ni dia memiliki kepandaian untuk berubah arah secara cepat ketika dia sedang terbang. Maknanya lalat ni dia ada keupayaan untuk mengubah arahnya itu dengan cepat. Dia ubah direction perjalanan dia itu dengan cepat sekali di waktu dia tengah duk terbang. Masa dia tengah terbang tu dia boleh ubah arah dia punya direction perjalanan dia itulah waktu tengah terbang tu. Power tu namanya lalat dalam surah Al-Hajj ayat 73. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran tentang burung gagak. Apa yang ada pada burung gagak ini, iaitu dalam surah Al-Maidah ayat 31, yang mana burung gagak ni dia ada kecerdasan berbanding dengan haiwan-haiwan yang lain. Kalau tuan-tuan pernah dengar kisah bagaimana Habil Qabil, ingat ada antara anak-anak awal Nabi Adam alaihi salam kan, ada Habil, ada Qabil, ada Iklima dan banyak lagi lah yang kita pernah dengar. Nabi Syith apa semua tu yang dah kemudian dah. Habil Qabil kan, masa awal-awal tu kan kisahnya, Habil tu anak yang baik, yang dia pun kalau dia ada korban pun dia korban yang baik-baik. Qabil ni dia korbankan benda yang busuk, benda lama, expired. Jadi dengki dengan adik dia yang Habil, dia ambil batu, dia hempuk kepala adik dia sampai meninggal. Jadi bila meninggal, itulah pembunuhan pertama manusia di muka bumi Allah ini. Maka bila adik dia mati, adik dia meninggal, jadi dia pun tak tahu macam mana nak urus. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Aduh, aku nak, yalah kalau orang fikir tak panjang, lempar ke sungai, campak ke laut apa. Jadi kan tak elok macam tu. Maka dia pun tengok, Allah Ta'ala bagi panduan cara mengebumikan jenazah, iaitu menerusi apa yang dilakukan oleh burung gagak. Burung gagak tu ada kawan dia mati dan dia korek tanah dan dia kebumikan. Maka daripada situ Qabil pun belajar sesuatu. Oh, gitu cara untuk nak kebumikan orang meninggal, kebumikan jasad yang dah meninggal dunia. Oh, gitu caranya, menerusi burung gagak. Siapa lagi? Itu anda boleh rujuklah dalam surah Al-Maidah ayat 31. Lagi apa? Kuda, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Adiyat. Kuda adalah haiwan yang lincah, yang dia ni cergas, tegak, dan kebanyakan dalam perang-perang pun zaman dulu orang akan menggunakan kuda sebagai kenderaan perang dan untuk permusafiran juga, sebab dia sangat kuat. Sampai hari ni orang gunakan istilah power horse kan. Berapa kuasa kuda, berapa kelajuan kuasa kuda. Memang pasal kuda ni laju, orang tak pernah kata berapa kuasa kucing. Orang tak pernah sebut berapa kuasa arnab. Arnab, kucing pun laju juga lari, tapi tak ada orang kata, oh kereta ni canggih dengan berapa kuasa kucing. Kucing tak jadi, dia tak boleh, dia kena kuda.
Lagi apa lagi? Allah Ta'ala juga menyebutkan tentang anai-anai yang disebutkan dalam Quran surah An-Naml, yang mana anai-anai ni dia sanggup untuk tembus tembok yang tebal, melubangkan benda-benda kerah untuk mencapai sasarannya. Itu tentang anai-anai. Siapa lagi? Ataupun apa lagi? Burung hudhud yang Allah gambarkan dalam surah An-Naml, yang mana dia memiliki kemampuan fizik dan daya ingat jelajah yang sangat hebat, ya. Burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman yang sangat terkenal. Nabi Sulaiman cari mana burung hudhud ni dalam barisan semua binatang-binatang ni, tak ada pula burung hudhud. Rupanya dia terbang pergi ke kawasan istana Ratu Balqis, melihatkan kawasan itu. Mereka pada waktu itulah mereka semua melakukan perkara-perkara syirik, mereka ingkar ataupun kufur pada Allah Ta'ala. Maka burung hudhud ni lah yang menyampaikan berita, menyampaikan info kepada Nabi Sulaiman. Tu burung hudhud. Lagi apa lagi? Tentang labah-labah ataupun dalam bahasa Arab disebut Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 41. Saya dulu masa zaman di Mesir, masa belajar Mesir dulu, ingat lagi kalau petang-petang, kalau rancangan TV, ada satu rancangan kartun kanak-kanak ni yang saya tergelak juga dengar bunyi tajuk dia tu. Kan bahasa Arab. Jadi dia kata, jangan lupa adik-adik semua, petang ni kita ada rancangan apa? Rajulun Al-Ankabut. Rajulun Al-Ankabut. Rajulun Al-Ankabut. Kartun apa? Spider-Man. Spider-Man, Rajulun Al-Ankabut. Rajulun kan man, Al-Ankabut laba-laba. Laki-laki laba-laba. Itu dia dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41, yang Allah menggambarkan benang laba-laba ini yang nampak rapuh itu ternyata lebih kuat daripada baja sekalipun, ya. Okey, lagi apa lagi? Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang lebah dalam Quran surah An-Nahlu, dan An-Nahlu tu sendiri membawa maksud lebah. Semut dalam surah An-Naml, anjing dalam surah Al-A'raf ayat 176, keldai dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5, katak dalam surah Al-A'raf ayat 133, kutu dalam surah Al-A'raf ayat 133, belalang juga ada disebutkan, khinzir dalam surah Al-An'am ayat 145 dan surah Al-Ma'idah ayat 3, serigala dalam surah Yusuf ayat 17, nyamuk dalam surah Al-Baqarah ayat 26, ikan paus dalam surah As-Saffat ayat 139 hingga 145, ular dalam surah Taha ayat 65 hingga ayat 71, lembu iaitu pada surah Al-Baqarah. Baqarah itu kan kalau terjemahan Indonesia dia kata apa? Sapi betina, sapi betina, lembu. Lagi apa? Biri-biri dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 hingga 107. Dan begitu antara haiwan-haiwan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Tetapi sebagaimana tajuk yang saya nak bawakan pada para penonton sekalian semua, yang mana dalam tabiat haiwan ni ada perangai-perangai manusia yang serupa macam tabiat binatang. Kita tak kata perangai binatang lah kan. Perangai ni lebih pada sikap pula. Tak pernah jumpa pula harimau yang soleh. Kan nampak macam tu. Tabiat pun fahamlah tu, habit ataupun tabiat binatang-binatang dalam kehidupan manusia. Jadi kawan-kawan para penonton semua siap sedia untuk catat, untuk tulis di ruangan komen apa yang bakal saya sebutkan ini, beberapa jenis tabiat haiwan yang dikaitkan dengan perangai-perangai sesetengah manusia. Pertama sekali saya nak kongsikan dengan semua para penonton yang saya sayangi sekalian. Pertama sekali adalah berkaitan tentang haiwan yang namanya ketam. Okey, pertama sekali haiwan yang namanya ketam. Sebab apa saya mulakan dengan ketam? Ketam ini merupakan suatu haiwan yang tabiatnya itu boleh kita belajar tentang erti perangai sikap manusia yang dengki dan berusaha nak menjatuhkan manusia lain. Kalau kita peribahasa Melayu, orang tua-tua dulu atau perumpamaan orang tua-tua dulu, dia menggambarkan ketam ini seperti ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Betul tak?
seperti ketam yang mengajar anaknya berjalan lurus. Itu maknanya ajar anak buat benda elok, buat benda baik ke satu pelajaran. Bapaknya sendiri pun tak buat, ataupun bapaknya sendiri pun tak reti. Jadi ajar anak berjalan lurus, dengan dia jalan sengit. Jalan sengit tu ketam. Tapi dalam konteks perbincangan kita hari ini, saya nak sebutkan bahawa ketam ini dia ada satu tabiat yang dalam kehidupan manusia itu perangai dengki dan suka nak melihat orang lain jatuh. Apa sifatnya? Okey, tuan-tuan, rupa-rupanya ketam ni kalau dia dihimpunkan dalam satu besen. Dalam satu besen lah kot, faham besen. Tali besen lain pula kan. Ni besen. Dalam satu besen, satu bekas, kalau ketam-ketam tu banyak, kebiasaan kalau kita pergi pasar, ketam tu kebanyakannya dia dah diikat. Dia punya sepit dia tu, dia dah diikat siap dah. Tapi rupanya kalau sepit ketam tu tak diikat, dibiarkan dia punya sepit dia duduk macam tu kan, dan dia punya kaki pun boleh berjalan, sepit dia pun tak diikat dan dihimpunkan banyak-banyak, dilonggokkan dalam satu besen. Rupanya ketam ni dia ada satu perangai, tuan-tuan. Perangai apa? Biasalah binatang kalau dia dilonggokkan dalam satu tempat, binatang-binatang ni dia akan meronta-ronta nak keluar, dia nak lari. Dia nak keluar daripada tempat dia diletakkan itulah. Jadi tuan-tuan, ceritanya gini. Ketam rupanya bila dia nak panjat keluar daripada besen, dia baru nak panjat keluar daripada besen. Kalau dalam dunia hari ini umpamanya orang tu dia nak berhijrah, dia nak berubah jadi lebih baik, keluar daripada comfort zone, nak jadi manusia yang menyerlah jauh dari yang biasa. Menyerlah jauh dari yang biasa. Lebih kurang macam tu. Dia nak jadi orang yang lebih maju ke hadapan. Tapi tuan-tuan, itulah ketam ni, di saat dia baru nak panjat dia nak keluar, yang lain akan tarik yang lain akan tarik turun. Mana mau pergi mana mau pergi sini duduk, awak tu ketam tu ketam jugalah. Tak lama nanti kita dimasak lemak, dimasak gulai, masak apa lagi kawan-kawan, tolong share sikit, masak apa? Masak apa lagi? Tom yum. Tak payahlah pergi mana-mana. Kita ni Kang jadi shell out je kita ni. Turun. Dia tarik turun. Maka dalam kehidupan kita masyarakat ni pun ada jenis macam tu. Ada kawan kita baru nak buat perniagaan ni, musim-musim PKP, ramai musim susah ni. Ada orang dia memang susah sangat, lalu dia ikhtiar, dia nak buat bisnes, dia nak buat perniagaan. Lalu ada kawan-kawan lain macam tak payahlah muka kau nak berniaga, tak payahlah, kita ni bukan keturunan niaga, darah peniaga tu tak ada, tak payahlah kau, baru nak pacak kedai 2-3 hari kan nanti pengumuman kena tutup balik, nanti premis lah kedai semua kena tutup, rugi kau, modal dah keluar banyak, tak payah. Jadi ada orang memang macam tu, dia tak boleh tengok orang lebih dia tak boleh tengok, dia kira dia nak tarik orang tu meh sini, kau tak payahlah nak maju-maju sangat, kan, baru nak solat malam, baru nak tahajud, tiba ada kawan dia kata duduk rumah sewa, kawan dia tak payahlah tahajud tengah malam, kau tengah hari pun kau tak semayang, kau nak tengah malam bagai, tak payahlah. Dia sebenarnya actually dia dengki tau dengan kawan yang nak maju, dengan kawan yang nak jadi lebih baik tu, maka dia akan bersikap dia dengki lah, dia tak mau kawan tu lebih pada dia. Ada tu, kau tak payahlah sini, sudahlah, tak payahlah. Dia tak nak orang tu maju, orang tu berhijrah. Baik, dengar kawan-kawan, dengar elok-elok sini. Kita dalam hidup ni, sifat dengki ni adalah perosak perhubungan. Dengki adalah sifat yang boleh merosakkan hubungan dan boleh meranapkan kejayaan. Kita dalam hidup, nampak kawan nak buat suatu benda, nak buat suatu usaha yang baik, yang bagus, maka kita kena bagi support, kita kena bagi sokongan pada dia. Bagi sokongan pada dia, bukan dengki dengan dia. Salah. Bagi sokongan pada dia. Tuan-tuan, kalau tak mampu bagi sokongan dari sudut modal sekalipun, doakan cukup,
tolong marketkan, tolong share, tolong review, tolong komen apa yang dia tengah usahakan tu, kan bagus macam tu. Sebab kita dalam Islam ini kita diajarkan fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru hatab. Kata Nabi SAW, kerana sesungguhnya dengki itu akan memakan segala kebaikan, segala hasanat. Hasanat ni maknanya benda-benda baik yang tuan-tuan dah buat, yang solat malamnya, yang zikirnya, yang selawatnya, yang hadir majlis ilmu pun dalam cara maya, secara atas talian macam ni pun tuan-tuan share benda baik, tuan-tuan baca Quran, bersedekah, semua. Dengan dengki saja dia dapat merosakkan, dia makan semua kebaikan amal soleh yang tuan-tuan dah buat, bagaikan api yang panas. Sekarang ni kan musim panas, tengah hari panas sungguh, ada yang pasang aircon pun ada siang-siang ni. Jadi bila dia panas, tuan-tuan bayang, bakar api tu baru hidup sikit, nak bakar kayu ke apa, dia cepat marak, dia bakar hangus habis kayu-kayu, daun-daun kering tu yang seperti Nabi gambarkan. Maknanya orang yang ada dengki, dia akan mudah merosakkan habis amal lain melalui dia punya mengungkit, dia punya fitnah, dia punya memburukkan. Dia tu dulu bukannya aku tak tahu, dulu dia bukan reti sangat berniaga, aku yang tolong sejak Ustaz Ilyas ceramah hari tu ni, aku yang support dia punya berniaga dia tu, bisnes, aku yang tolong marketing, tolong promote di Facebook. Awak promote di Facebook apa, follower 3 orang, promote siapa sangat tengok, orang lain banyak tolong, orang lain banyak bantu dia, kau nak mengaku agak-agak lah, jangan macam tu. Jadi sifat dengki akan merosakkan banyak amal-amal yang kita telah bina, yang kita telah lakukan selama ini. Itu yang pertama. Haiwan, tabiat haiwan pertama iaitu ketam, simbol kepada manusia yang dengki sesama manusia, ya. Itu yang pertama. So jangan ada sifat dengki sesama kita. Nampak orang dapat nikmat, ucap tahniah pada dia, dan doakan pada dia. Dan kawan-kawan pun bila dapat nikmat sekalipun, janganlah duk mengada-ngada, asyik nak menunjuk, asyik nak upload, nak post, nak tayang ke orang sangat. Sebab kadang-kadang pandangan manusia ni tak sama semuanya. Ada dia pandang dengan penuh kebencian, ada manusia dia pandang dengan penuh kedengkian. Sampailah masanya saya nak bagi tahu. Malam nanti dah saya alang-alang saya sebut pasal kedengkian, kebencian, pandangan dengki ni semua. Malam nanti insya-Allah live kuliah Isyak malam ni jam 9 malam akan saya kongsikan tentang menghindari sihir mata. Menghindari sihir mata. Malam ini jam 9 malam live kuliah Isyak. Save the date, save the time. Apa lagi, bagi tahu, share kawan-kawan semua. Malam ni live kuliah Isyak jam 9 malam, okey? Baik, kawan-kawan yang dimuliakan semua, oleh kerana itu jangan ada perangai dengki sesama kita, ya. Itu yang pertama, ketam. Yang kedua, haiwan yang kedua yang saya nak kongsikan ialah perangai biawak ataupun tabiat haiwan yang namanya biawak. Biawak ni apa kaitan pula Ustaz? Kalau sifat munafik itu digambarkan biawak. Sebab apa? Bewak ni kalau bewak padang pasir dia disebut dhab. Ni biawak kita, biawak longkang ni kan lidah cabang tu. Biawak ni kalau kita biasa dengar, kalau digambarkan perihal orang munafik, biawak dia akan buat 2 lubang. Sebab apa dia buat 2 lubang? Dia nak tengok mana lubang yang menguntungkan dia, mana lubang yang ada makanan untuk dia terekam yang itu. Orang munafik kan macam tu, dia tengok mana peluang yang dia boleh terekam, dia terekam. Itu. Apa lagi? Kalau dalam hadis Nabi menggambarkan umat Islam akan mengikut jejak langkah musuh-musuh Allah, sahasta demi sahasta, sampailah fi hujri dhabbin, sampai masuk dalam lubang biawak dhab, biawak padang pasir itu pun, yang kotor, yang busuk itu pun pakat terekam masuk juga. Punyalah terpesona agaknya dengan musuh-musuh Allah ni, ikut sampai masuk dalam lubang biawak agak-agak lah. Itu biawak. Tapi dalam kesempatan ni yang saya nak bawa tentang cerita biawak ni ialah
ada tabiat biawak ni yang sering manusia duk buat, iaitu menjelirkan lidah. Saya tak gamak nak buat lah. Dia menjelir lidah. Ada yang komen, comel ustaz buat jelir lidah ya. Lidah kan dia biawak kan dia macam tu, keluar lidahnya macam tu. Apa kaitan dengan manusia? Tabiat biawak suka jelir lidah tu. Maknanya dalam kita hidup bermasyarakat, ada manusia yang jenis suka jelir lidah tu, maknanya apa? Dia menyampah, dia meluat, dia geli-geleman kalau tengok orang lain beroleh kebahagiaan, kejayaan atau apa jua bentuk kebaikan. Nah, tu bewak. Dia jenis lidah duk keluar. Eleh. Dia macam, eleh, ingat kau seorang bahagia. Eleh, ingat korang je yang sambut anniversary. Eleh, konon bahagia sangatlah tu. Eleh. Dia macam tu. Tuan-tuan semua, dia tengok suami isteri jalan pegang-pegang tangan itu, pegang-pegang tangan, dia meluat, dia macam korang je pasangan dalam dunia ni. Kita orang pun ada suami ada isteri, tak ada pula nak pegang-pegang tangan, nunjuk-nunjuk lah tu. Dak, yang awak dengki tu kenapa? Awak dengki tu kenapa? Laki awak tak pegang tangan ke? Dia jelir lidah tu, umpama orang tu dia seolah-olah mengeleh atau menyampah, meluat dengan apa yang dia nampak itu. Jadi kawan-kawan semua, apa pelajaran boleh kita ambil di sini ialah apa tanda manusia yang bahagia. Apa tanda manusia yang bahagia? Kata orang bijak pandai, tanda manusia bahagia itu adalah dia bahagia melihat manusia lain bahagia. Saya ulang sekali lagi, kalau ditanyakan apa tanda manusia yang bahagia? Apa tanda manusia bahagia? Manusia bahagia tandanya ialah dia bahagia melihat orang lain bahagia. Dia tengok anak jiran dapat keputusan cemerlang SPM. Saya doakan ya, anak-anak calon-calon SPM semua cemerlang, buat yang terbaik, tawakal pada Allah dan dapat keputusan yang cemerlang dan berkat. Amin ya rabbal alamin. Anak jiran dapat keputusan cemerlang, dia tumpang bahagia. Lepas tu jiran sebelah baru dapat cucu, dia tumpang gembira. Dengar kata adik ipar dia baru dinaikkan pangkat, dia tumpang bahagia. Dengar kata abang sulung dia baru dapat tender, dapat masuk tender kerajaan untuk satu projek yang nilaiannya ratus ribu bagai semua. Oh, dia tumpang bahagia. Dengar kata kakak dia dapat projek dapat job, oh dia tumpang bahagia. Jadi ini sifat orang beriman. Orang beriman ni sifat dia apa? Dia bahagia melihat orang lain bahagia. Atau dalam hadis Nabi menggambarkan tentang sifat muslim itu, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebetul-betul orang Islam punya perangai ialah dia ini sejahtera, selamat dia punya lidah dan tangannya itu kepada saudaranya yang lain. Sama ada lidahnya tak buat jahat pada orang lain, mengutuk, mengumpat, memfitnah, menghambur kata-kata nista dan fitnah, memburukkan, caci maki, hamun carut, tu tak ada. Dan tangannya itu tak menyakitkan, tak merosakkan, tak menjahanamkan, tidak melakukan keburukan pada orang lain dengan tangan-tangannya ini. Ini tangan tu pun boleh WhatsApp, type komen, ni semua boleh. Hati-hati ya. Itu yang kedua, binatang kedua biawak. Yang ketiganya adalah saya ingat tuan-tuan yang ni tuan-tuan tahulah ni, kalau dah namanya binatang ni, serangga ni, tuan-tuan tahulah perangai dia apa, tabiat dia apa. Iaitu yang ketiganya adalah lalat. Lalat ni adalah satu haiwan, serangga kecil yang dia adalah simbol kepada manusia yang buruk perangai, mulut jahat, maki hamu, mencarut orang, suka memfitnah. Dia cari yang buruk, dia memang hidup dia nak cari yang buruk, membawa yang buruk dan menyebarkan keburukan. Itu lalat, itu namanya lalat. Lalat ni tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan memang untuk manusia fikir.
Fikir, jangan hidup macam lalat. Fokus pada buruk saja. Walaupun benda tu benda elok, lah dia pergi cari hak kotor juga. Dalam kawasan perumahan punya banyak taman-taman bunga punya elok, ataupun ada benda-benda wangi elok cantik, dia tak pergi ke situ. Dia pergi cari sampah, dia pergi cari bangkai, dia pergi cari najis. Lah itu juga yang kau cari. Tak, macam contoh kan, sekarang ni kita, tuan-tuan tonton saya menerusi Facebook. Dalam Facebook ni ada banyak manfaat, ada banyak kebaikan. Anda boleh tengok, tonton live kuliah subuh, kuliah isyak yang saya buat saban hari ni. Anda boleh tengok mana-mana asatizah, ustaz-ustazah penceramah lain buat. Anda boleh dapat ilmu tentang bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, apa persiapan nak masuk Ramadan. Banyak ni dalam Facebook ni. Tapi masalahnya, kenapa ada orang dia bermata lalat? Apa makna bermata lalat? Dia cari yang buruk juga dalam Facebook ni. Dia fokus yang buruk juga dalam Facebook ni. Ataupun cari yang buruk tu dalam erti kata apa? Dia gunakan Facebook ni untuk hentam orang, untuk menabur fitnah pada orang, guna dengan jalan yang tak betul, dengan cara yang jahat, untuk menghancurkan kehidupan dia sendiri kalau nak diikutkan. Jadi benda ni tak betul, tuan-tuan. Tak betul perangai macam ni. Dan lebih teruk, dia bawa benda buruk tu ke mana-mana saja dia pergi. Artinya, kalau dia ni jenis orang yang duduk satu kawasan, tiba orang benci dia, orang meluat dah perangai dia ni, dia dipindahkan pergi ke jabatan lain ke, kementerian lain ke, departmen lain ke. Masalahnya, dia bawa perangai sama pergi tempat lain. Dia bawa perangai itu juga pergi tempat lain. Melaga-lagakan orang, memfitnah sesama kawan-kawan sepejabat, sesama kejiranan. Dia asyik melagakan saja kerja dia. Itu masalah. Itu kita boleh belajar daripada tabiat yang namanya serangga yang bernama lalat. Itu yang boleh kita belajar. Tapi dalam banyak-banyak, tuan-tuan, dalam banyak-banyak binatang yang saya sebut, ini haiwan bagus untuk kita belajar tabiatnya itu, iaitu namanya lebah. Sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sendiri dalam hadis, baginda Nabi bersabda, kata Nabi, masalul mu'min kamasalin nahlah akalat tayyiban wa waqa'at tayyib wa wada'at tayyiban wa waqa'at falam taksir walam tufsid. Apa maknanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang beriman. Perumpamaan orang yang beriman itu adalah seperti lebah. Yang mana lebah ni dia makan benda yang baik-baik dan dia keluarkan benda yang baik-baik, madu lah, keluarkan benda yang baik-baik. Dan bila dia duduk di ranting, ranting tu tidak patah dan tidak rosak akibat keberadaannya itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Apa pelajaran daripada lebah? Lebah ini satu perangai dia ialah, kalau kita boleh belajar, pertama sekali, lebah ni kalau dia kena serang, dia kena kacau, sarangnya itu kena kacau, maka dia akan serang siapa yang kacau sarang dia itu secara berjamaah, beramai-ramai, dia akan terekam. Maknanya apa? Ini satu sifat di mana kita kena ada suatu bentuk kesatuan. Satu bentuk kesatuan kita, satu hati. Mempertahankan agama Islam, mempertahankan persatuan, mempertahankan tempat kerja kita. Itu sifat kena ada. Okey? Lagi apa? Lagi sifat lebah ni juga, dia makan benda yang baik-baik. Dia mana-mana dia terbang pun, dia akan cari bunga-bungaan yang baik-baik. Macam kawan-kawan para penonton, mungkin lepas daripada live saya ni, saya tuan-tuan cari pula live ustaz mana-mana, live ustazah mana-mana pula. Pasal apa? Tuan-tuan ni jenis hidup nak cari ilmu, hidup nak cari manfaat. Sebab sekejap lagi nak share manfaat pada orang lain. Jadi hidup sibuk duk cari manfaat, kebaikan pada orang lain. Betul tak? Duk sibuk duk cari kebaikan yang banyak-banyak dalam hidup ni. Kan? Jadi ni macam sahabat saya ni, Cik Syazwan ni. Bagus semua Cik Syazwan ni, Masya Allah. Dia pandai bidang IT. Dia pandai bidang apa tu, design. Banyak bantu saya untuk dalam usaha menyampaikan dakwah ini. Jadi moga Allah Ta'ala bagi rezeki yang berpanjangan pada Cik Syazwan kita ya. Tim daripada YBIM jugalah. Kawan-kawan semua. Lagi apa lagi sifat lebah? Lebah ni juga sifatnya ialah
Di mana sahaja dia buat sarang, ranting ke dahan tu takkan patah. Ranting ke dahan tempat dia buat sarang tu tak patah. Oh, dahsyat sungguh. Dia sarang dia kan besar juga. Tuan-tuan pernah tengok kot sarang lebah kan? Sarang lebah kan besar. Mana-mana sarang lebah ataupun sarang dia buat dekat pokok, dekat dahan pokok, tak patah rupanya. Tak patah rupanya, tuan-tuan. Tak patah. Apa pelajaran dia? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa maksudnya juga? Di mana kita berada, mesti hormat tuan rumah. Mesti hormat tuan rumah. Jangan duk buat perangai, kita buat apa tu, buat perangai, buat tak tentu arah, pergi duk tempat orang, duk buat perangai. Orang Kelantan kata deber, buat perangai deber, buat perangai apa, buat perangai tak senonoh di tempat orang. Hormat tempat orang. Jangan kau duk buat perangai. Setengah orang kadang bila diduduk tempat orang, dia nak tunjuk dia tu hebat sangat. Agak dia nak tunjuk perangai dia yang macam-macam. Yang akhirnya memburukkan maruah diri juga. Lagi apa? Perangai lebah ni juga, bila dia duduk di satu pokok, dia buat sarang di satu pokok, maka buah-buahan di pokok tersebut sikit pun dia tak makan. Sikit pun dia tak makan buah-buahan yang ada di pokok tu. Maknanya, kalau kita fikir kan, alang-alang kau dah menumpang di pokok tu, makan sajalah buah-buah yang ada di pokok tu. Makan sajalah buah-buah yang ada di pokok tu. Kau dah alang-alang duduk situ dah. Musim panas ni sedap makan buah banyak. Tak. Pelajaran paling penting di sini adalah, tolong catat di ruangan komen boleh tak? Tolong catat. Dengar ya. Jangan ambil kesempatan atas jawatan. Okey, saya ulang sekali lagi. Jangan ambil kesempatan atas jawatan. Jangan ambil kesempatan atas jawatan. Saya ulang lagi. Jangan ambil kesempatan atas jawatan. Berapa ramai orang, dia pegang jawatan. Lalu dengan jawatannya itulah dia ambil kesempatan. Mengkayakan adik-beradik dia, mengkayakan geng-geng penyokong-penyokong dia semua dengan jawatan yang dia ada. Ini salah guna kuasa. Salah guna kuasa. Walaupun dia duduk menumpang di pokok tu, dia tak pernah kacau. Dia tak pernah ambil peluang untuk makan buah-buahan yang ada di pokok tu. Ni perangai apa tahu? Ini perangai lebah. Kalau kita setakat duk telan madu saja, tak pernah belajar daripada haiwan yang mengangkut madu tu, teruk. Afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Mu tak fikir. Allah Taala kalau bahasa sembang kita ni, kau tak fikir. Kau tak brain ke? Kau tak brain ke? Ayat budak-budak sekarang ni kan. Kau tak brain, kau tak fikir ke? Ini antara hikmah kejadian haiwan-haiwan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan di atas muka bumi ini. Jadi para penonton yang dimuliakan Allah semua, cukuplah beberapa haiwan yang telah kita kongsikan dalam kesempatan kali ini. Yang tadi kalau anda masih ingat kita cerita tentang apa? Ada ketam, ada biawak, ada lalat dan juga ada lebah. Kalau ikut binatang, banyak nak cerita binatang-binatang ni, tapi tak kesempatan lah semuanya. Kita simpan pada kesempatan akan datang pula. Okey, jadi saya nak war-warkan sekali lagi, jom bersama-sama kami untuk melaksanakan ibadah korban dan akikah 2021 bersama dengan Yayasan Budi Ehsan Malaysia atau YBIM, dengan anda WhatsApp pada nombor yang tertera ataupun anda tekan saja link yang telah disediakan di ruangan caption itu. Dan juga jangan lupa malam ini saya akan live kuliah Isyak jam 9 malam. Okey, live kuliah Isyak jam 9 malam dengan tajuknya bagaimana menghindar diri dari sihir mata. Atau ada orang sering tanya, Ustaz, kenapa kalau baby baru lahir kita terus tak tunjuk muka baby? Kenapa kita tak tunjuk dulu muka baby ataupun tak digalakkan sangat letak gambar-gambar baby ni kat gambar dekat Facebook, Instagram ni, pasal apa? Akan saya kongsikan malam ini insya-Allah jam 9 malam live kuliah Isyak bersama dengan saya malam ini ya. Baik, jadi kawan-kawan, terima kasih banyak semua atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin wal mumtazin fid dunya wa fil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian semua. Semoga Allah rahmati kita, dan jangan lupa bertemu malam ini, dan tolong sampaikan dan share pada kawan-kawan yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Tuhanku, ampunkanlah segala dosaku. Tuhanku, maafkanlah kejahilan hamba-Mu. Ku sering melanggar larangan-Mu dalam sedang ataupun tidak. Ku sering meninggalkan suruhan-Mu walau sedang